kita dah melihat cara menyediakan akaun pengasingan untuk rugi bentuk T dan bentuk penyata. Okey, ini adalah bentuk T dan ini adalah bentuk penyata. Di mana untung bersih tambah hasil, okey, tolak belanja dan kita telah menunjukkan pembahagian untung kepada setiap pekongsi menggunakan nisbah sama ada sama rata atau nisbah yang berlainan mengikut modal dan sebagainya. Okey, so hari ini kita nak lihat pula tajuk nak tengok pula bagaimana kita mengira setiap item dalam akaun pengasingan. Okey, yang pertama ialah ambilan. Okey, baik, ambilan diambil setiap pekongsi ambil pada tarikh yang berbeza, iaitu Rahim mengambil pada 1 Mac. Okey, jadi kita nak tengok 1 Mac sehingga tempoh perakaunan. Okey, tempoh perakaunan berakhir 31 Disember. Jadi 1 Mac sehingga 31 Disember. Mac termasuk Mac ya. Jadi bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember adalah 10 bulan. Jadi 10/12 ya tempoh. So RM660 jumlah ambilan dia, darab per ratus faedah atas ambilan, darab 10/12. Ini adalah bulan. Kemudian kita lihat Husin pula. Husin ialah 1 Oktober. So Oktober, okey, saya syorkan kamu tuliskan tarikh untuk setiap pekongsi. So Oktober, November, Disember ialah 3 bulan. Okey, jadi kita kira mengikut bulan berapa lama sehingga tempoh perakaunan. Next, kita lihat faedah faedah atas modal. Okey, ini adalah modal pada 1 Januari. Okey, kita nak kira faedah atas modal pada 31 Disember. Okey, so Rahim awal tahun memang ada 40,000, sepanjang tahun tak ada bawa masuk. Tetapi Husin ada bawa masuk pada 1 Oktober, again Oktober. So pada masa 1 Oktober sehingga 31 Disember, Oktober, November, Disember, so 3 bulan. So untuk Husin dia mendapat faedah sebanyak 1,800. Okey, so kita akan tengok berapa peratus, berapa modal dan berapakah tempoh. Sama ada cukup setahun ataupun ada modal tambahan di sepanjang tahun. Next, kita tengok gaji. Gaji telah diberi dalam soalan gaji tahunan. Okey, jadi setahun gaji Rahim. Gaji Rahim ialah 8,000 dan gaji untuk Husin untuk Husin ialah 12,000 So Rahim 8,000, Husin 12,000. Jadi kita nak tengok berapa yang telah dibayar. Dia kata 1/4 1/4 telah dibayar. So 1/4 darab 8,000 adalah 2,000. So 2,000 adalah sudah dibayar. Jadi dia patutnya dapat 8,000, tetapi 2,000 dah dapat. So dia masih kita masih belum bayar dekat dia 6,000 gaji dia. Okey, kemudian Husin sepatutnya mendapat 12,000. 1/4. Okey, 1/4. Okey, so 1/4 daripada 12,000, 3,000 sudah dibayar dan baki dia 12,000 tolak 3,000 ialah 9,000. So ini adalah jumlah yang belum bayar yang akan kita bayar melalui akaun semasa dia. Okey, jadi yang dah bayar ni tak ada masalah lah. Tetapi yang kita interested, yang berminat ialah jumlah yang kita kena masukkan dalam akaun pengasingan. Jadi dalam akaun pengasingan kita mesti ambil yang setahun 8,000 dan 12,000 iaitu 20,000 jumlahnya. Okey, next ialah faedah atas pinjaman. Okey, kita baca betul-betul siapa yang bagi pinjaman. Pekongsi Husin. Okey, pekongsi Husin yang telah bagi pinjaman. So ini adalah
belanja. Okey, belanja ini belanja yang biasa. Jadi kita masuk dalam akaun untung rugi bukan masuk dalam pengasingan walaupun berkongsi yang bagi pinjam tapi tak masuk dalam pengasingan. Baik, bila dia bagi 1 Januari, bila kita nak kira 31. So 1 hari bulan 1 hingga 31 hari bulan 12 sebab itu kita darabkan dengan setahun peratus darab jumlah pinjaman darab setahun. Okey, so jumlah ini masuk dalam akaun untung rugi. Baik, seterusnya ialah untung rugi. Untung rugi ada beberapa cara pengiraan bergantung pada soalan. Dia boleh beritahu bahawa kongsi untung sama rata. Kalau sama rata senang, bagi je 2. Okey, seorang dapat 1 ataupun sama rata 1-1. Kalau 2 orang 1-1. Kalau 3 orang 1 nisbah 1 nisbah 1. Okey, kalau 1 nisbah 1 maksudnya separuh-separuh lah. Kalau 1-1-1 ada 3 orang, dapat 1/3, 1/3 dan 1/3. Okey, jadi ini sama rata lah. Kemudian kalau dia kata pembahagian untung adalah berdasarkan baki awal modal. So masa dia mula berniaga, dia bawa masuk. So kalau Rahim bawa masuk modal 40,000. Okey, dan nisbah dia adalah 2 nisbah 1. Macam mana dapat 2 nisbah 1? Okey, 40,000. Okey, 40,000 sekejap 40,000. 40,000 nisbah 20,000. Jadi kita kecilkan. Dia dapat 4 nisbah 2. 4 nisbah 2 kecilkan lagi. 4 bahagi 2, 2. 2 bahagi 2, 1. So 2 nisbah 1. Apa maksud 2 nisbah 1? 2/3 dan 1/3. Okey, darabkan dengan keuntungan. Okey, keuntungan dibahagikan mengikut 2 nisbah 1. Okey, jadi ini ikut modal. Kalau dia dah bagi 3 nisbah 2. So maksudnya 3 tambah 2 5 kan? So 3/5 nisbah 2/5. So ikut saja nisbah yang telah diberi oleh soalan. Okey. So ini adalah contoh yang kita ambil daripada buku teks muka surat 118. Okay, dalam soalan ini dia kata faedah atas modal ialah 5% setahun. Okey, jadi kita darabkan saja modal. Okey, masing-masing cukup setahun. Okey, kita darabkan sahaja. Kemudian faedah atas ambilan. Dia tak bagi tarikh. Bila dia tak bagi tarikh, darabkan sahaja dengan setahun darab peratus faedah dan berapakah jumlah ambilan. Okey, gaji dia bagi gaji dalam senarai. Itu adalah gaji yang telah dibayar. Jadi kita kena lihat pada maklumat tambahan. Kita kena pastikan gaji adalah ada perkataan setahun. Okey, kalau dia ada bagi dalam imbangan juga, itu adalah jumlah yang telah dibayar. Ini adalah gaji setahun. Kenapa kita nak cari gaji setahun? Sebab kita nak masukkan dalam akaun pengasingan. Okey, kemudian kita masukkanlah untung bersih tambah ambilan, jumlahkan faedah atas ambilan iaitu 500 tambah 600 tambahkan. So kemudian kita tolakkan dengan belanja. Okey, belanja atas modal 1,000 tambah 1,500. Okey, kita boleh tuliskan macam ni dalam kurungan dalam jawapan. Okey, jangan tulis nama tidak, itu salah, itu format lama format baru tak ada nama. Gaji berkongsi kita ambil setahun lah. Jadi 10,000 tambahkan dengan 8,000. Baik, kita ada 78,800 yang akan dibahagikan. Soalan mengatakan mengikut nisbah 2/3 nisbah 2/3. So maksudnya gan adalah 2/5 dan min mana ialah 3/5. So calculation telah diberi dalam jalan kerja yang ini.
So kita masukkan sahaja. So tiada lagi bagi. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.